Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton-penonton setia Wanita hari ini. InsyaAllah hari ini saya dan juga Fatin akan bersama dengan anda sepanjang 1 jam ini kerana Fatin hari ini berbaki beberapa jam sahaja lagi sebelum kita nak mengetuk pintu tahun 2021 seterusnya melabuhkan tirai untuk tahun 2020 ni. Betul, secara jujurnya Fiza kan saya nak meninggalkan tahun 2020 ni kan sedih juga sebab orang kata dalam 2020 ni memberi tahun yang kita banyak belajar. Betul. Belajar dari segi norma baru, kehidupan yang kita tak pernah pun orang kata bayangkan. Kita dah sampai waktu untuk kita cakap selamat tinggal kepada 2020. Kalau sebelum ni kita nantikan wawasan 2020, jadi selamat tinggal kita ucapkan tanpa was-was. Kita nak tinggalkan tahun 2020 ini kerana sepanjang tahun 2020 ni kan Fatin kan pasti banyak pengalaman suka duka yang dilalui oleh setiap masyarakat, oleh kita penonton-penonton dan juga masyarakat di seluruh dunia. Dan kalau kita cakap tentang bagaimana kita nak memulakan tahun 2021 dalam masa beberapa jam saja lagi, tidak dilupakan juga bahawa kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memulakan tahun 2021. Namun kalau kita lihat sekarang ni kes-kes COVID-19 masih lagi kekal tinggi. Dan kalau kita tengok apa pun yang kita lalui akan datang pada 2021, pastinya anda membawa semangat baru. Sebab apa kita boleh orang kata survive untuk 2020. Kalau 2021 harapnya lebih baik, lebih bersemangat dan lebih orang kata kuat dalam segi mental dan juga fizikal. InsyaAllah. Dan sebenarnya walaupun di sebalik cabaran-cabaran dan juga dugaan yang terpaksa dilalui oleh ramai dalam kalangan kita untuk tahun 2020 ini, saya pasti dan juga yakin pasti ada sedikit kegembiraan, pengajaran yang terus sama kita bawa untuk tahun 2020 ini. Mungkin anda juga penonton-penonton akan terus kongsikan apa saja pengalaman anda bersama dengan kami. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak teruskan kepada topik yang bakal kita bawakan pada hari ini, kita akan mulakan segmen kita pada hari ini. Segmen tajaan kita nak bersama dengan Nuris, jurucakap GSD Holdings dan Berhad. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada para penonton wanita hari ini. Saya Nuri selaku jurucakap JSD Holdings dan Berhad. Tanpa melengahkan masa, saya ingin bercakap mengenai produk yang saya bawa hari ini yang pasti memukau para penonton wanita hari ini, iaitu Miss V Family Wash, iaitu produk pembersih bahagian intim wanita dan juga remaja. Seperti yang kita lihat di kaca TV sekarang adalah Miss V Family Wash. Ianya dirumuskan daripada bahan-bahan semula jadi, herba-herba dan bunga-bungaan seperti sirih, manjakani, cengkeh seperti memberi keseimbangan pH bahagian intim normal dan kesegaran yang alami. Dibuat khusus untuk membersih dan menghilangkan bau yang tidak menyenangkan. Mengandungi herba terpilih yang dapat memberi keselesaan di samping mencegah dari jangkitan kuman pada bahagian intim, sangat sesuai digunakan ketika haid. Aroma sensasi dingin dari kombinasi ekstrak bunga-bungaan dan herba terpilih dapat membangkitkan kesegaran sepanjang hari. Produk ini telah berada di pasaran lebih 8 tahun dan menjadi produk kepercayaan pengguna. Mempunyai kelulusan KM dan ada sijil halal. Hari ini kami JSD Holdings dan Berhad bersiaran di Wanita hari ini berbesar hati ingin memberi promosi 1+1 kepada para penonton dan para pelanggan di luar sana dengan harga RM39 di mana harga biasa adalah RM68 untuk satu botol. Esok 1+1 hanya RM39 sahaja. Bagaimana nak dapatkan produk Miss V Family Wash? Anda boleh dapatkan daripada ejen, stokis dan pengedar sah yang di bawah syarikat kami. Jadi apa tunggu lagi? Cepat-cepat hubungi kami atau di nombor saya sendiri di 013-679-8590 atau boleh terus ke Facebook saya Nurizalina Noris. Berjumpa kita di promosi JSD akan datang, manis, mantap dan penuh rahsia. Itu dia tadi daripada segmen Jom Masuk TV bersama dengan JSD Holding. Kalau kita bercakap Fatin, hari ini topik yang nak kita bawakan kepada anda semua iaitu tentang suka duka sepanjang tahun 2020 ini. Kalau kita lihat kan ramai juga dalam kalangan rakan-rakan ataupun anda penonton-penonton yang menulis pelbagai sebenarnya rumusan untuk tahun 2020 ini. Contohnya kan ada juga rakan-rakan semalam sempat berborak dengan penerbit kita pada hari ini Muhammad Ros, katanya kalau dilihat sendiri untuk tahun 2020 ini satu kenangan yang mungkin tak dapat dilupakan bukan saja oleh penerbit kita tetapi juga mungkin ramai dalam kalangan penonton-penonton yang mana pada tahun ini ramai suami
dan juga bapa yang menjadi imam untuk solat hari raya. Betul. Bagi mereka yang bekerja daripada rumah, banyak masa bersama dengan keluarga. Kalau sebelum ini mungkin ada pasangan suami ataupun isteri yang jarang-jarang jumpa, Fatin, tapi disebabkan oleh tempoh PKP hari itu, ramai juga yang berpeluang untuk bersama dengan keluarga. Betul, inilah yang orang kata hikmah 2020 yang kita dapatkan. Kadang ada ibu-ibu yang mungkin hantar anak ke pusat pengasuhan, kali ini dapat bersama anak-anak, tahu macam mana penat jaga anak dekat rumah tu. Dan mungkin juga yang mana tak pandai masak tu dah mula masak, ada Belajar menu-menu masak. baru dan sebagainya. Itulah yang nak kami kongsikan untuk topik hari ini, iaitu tajuk Suka Duka 2020. Macam Fiza sendiri, sedikit suka 2020 apa dia? Kalau cakap tentang tahun 2020 ni, saya mengambil peluang ketika tempoh PKP kerana kita di pejabat walaupun masih bekerja tetapi ada sistem giliran, dan ketika itu arwah nenek saya sedang nazak dan juga tenat. Jadi di kesempatan itu saya juga berpeluang membantu ibu, makcik dan juga adik saya untuk sama-sama mengendalikan arwah nenek. Jadi kalau tidak disebabkan oleh perkara ini, mungkin kita sibuk bekerja dan tak berpeluang untuk menjaga insan-insan yang selama ini mungkin tak sempat kita berikan perhatian kepada mereka. Dan saya kira bukan saya, tapi ramai dalam kalangan penonton-penonton yang mungkin ada kenangan-kenangan dan juga pengalaman-pengalaman sendiri yang tak dapat dilupakan untuk tempoh 2020 ini. Ini nak kita bincangkan. Ya. Kalau Fatin? Oh, saya sedikitlah kan. Saya dapat bersama WHI. Alhamdulillah. Okey, kalau anda ada sebarang suka duka pengalaman yang nak dikongsikan dengan kami, nak orang kata kami bacakan dan sama-sama kita faham mengenai apa yang dah berlaku untuk 2020, hantarkan di Facebook kami di WHI TV3. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada panel-panel kita sebentar saja nanti. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, terus kongsikan suka duka sepanjang 2020 anda bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Tahun 2020 sememangnya menjadi tahun bersejarah dengan pandemik COVID-19 yang memberi cabaran dan perubahan baharu buat rakyat Malaysia. Berikut antara rangkuman suka duka tahun 2020 yang pasti diingati. Sejak pandemik ini melanda, masyarakat perlu menggunakan pensanitasi tangan, penjarakan fizikal juga pemakaian pelitup muka sebagai amalan pembudayaan norma baru. Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan bagi membendung penularan COVID-19. Ramai yang kehilangan pekerjaan terkesan akibat pandemik. Sebagai alternatif untuk menambah pendapatan, ada yang memilih untuk berniaga secara dalam talian. Kadar pembelian dalam talian juga didapati meningkat. Ini kerana ramai yang mengelak untuk berada di tempat sesak dan tidak berani keluar rumah. Sekolah dan institusi pendidikan ditutup sebagai usaha melandaikan lengkungan penularan COVID-19. Pelajar diberikan cuti dan pulang ke rumah. Namun, sesi pembelajaran tetap diteruskan secara maya menerusi pembelajaran dalam talian. Musim perayaan tidak lagi seperti biasa. Tiada amalan ziarah dan pulang ke kampung sewaktu perayaan. Biarpun terasa rindu, yang penting tidak dibiarkan ibu bapa dan saudara mara di kampung terdedah kepada ancaman COVID-19. Pelbagai kisah suka duka yang dikongsi sepanjang tahun 2020, tahun bermulanya pandemik COVID-19. Semoga tahun 2021 ini akan memberi sinar dan kebaikan buat semua. Itu dia tadi rangkuman 2020 suka dan duka, yang mana kalau kita tengok banyak sebenarnya suka, duka orang kata seimbang. Sebab apa yang kita tengok dari segi ekonomi, pendidikan, pelajaran, kesihatan, anak-anak dah mula untuk duduk di rumah dan belajar dalam talian, manakala ibu work from home. Itu semua orang kata suka dan duka yang mana kita berjaya harungi pada 2020 ni. Ya, betul. Bagaimana kita melihat satu masalah itu sebagai cara untuk menjadikan diri kita maju ke depan, ataupun kita nak jadikan masalah itu untuk kita terus mundur ke belakang. Ini nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini bersama dengan dua orang panelis kita yang telah pun berada di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Linda On. Apa khabar Linda? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, dan sebelah Linda kita bersama dengan Profesor Dato' Dr. Muhammad Fazil Sheikh Din, pakar psikologi kaunseling UPNM. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih.
Alhamdulillah. Kerana sudi hari ni kan. Hari ni hari terakhir 2020 Ya, Linda. Last day. Muka surat yang terakhir kan dah macam-macam kita tulis ni. Hari ni tinggal beberapa barisan je nak kita tulis untuk tahun 2020 ini. Baiklah, kita mulakan dengan Datuk dahulu. Kalau kita cakap tentang suka duka untuk tahun 2020 ni kan, pasti ada macam-macam cerita yang ingin disampaikan pada generasi yang akan datang. Tapi Datuk dah sempat kongsikan bersama dengan kami tadi, ada sedikit kajian yang dibuatkan oleh Datuk ini. Datuk, mungkin kita akan rasakan tahun 2020 ni banyak dukanya daripada suka. Tapi daripada pengamatan Datuk pula macam mana? Okey, terima kasih Fiza. Memang hipotesis yang pertama bila penerbit bagi topik tu suka duka 2020 kan. Suka memang orang akan nampak kan banyak benda yang duka kan. Dengan lockdown sejak daripada Mac kan, 16 Mac dulu sehinggalah sekarang ni kes mula-mula naik kemudian turun, settle, kemudian naik balik dan sekali ni beribu-ribu tau. Itu semua adalah merupakan peristiwa yang datang dan pergi. Jadi saya membuat hipotesis mengatakan bahawa duka mengatasi suka sepanjang 2020. Tapi saya sangat terkejut apabila saya survey kepada pelajar-pelajar, pelajar-pelajar mahasiswa universiti lebih kurang dekat 300 orang, ibu bapa mereka, kemudian orang-orang pencen, kawan-kawan saya, grup-grup saya, bekas-bekas guru kebanyakannya daripada Maktab Gurau Mak Khalid Johor Bahru, awak punya kampung tu. Okey, saya tanya banyak kawan-kawan, rupanya suka lebih banyak daripada duka. Alhamdulillah. Jadi suka mengatasi duka. Jadi hipotesis saya itu salah lah. Duka itu sebenarnya 2020 adalah hanya sesuatu keterangan psikologi, kaunseling mengatakan bahawa yang pertama, masyarakat kita walaupun peristiwa duka itu berlaku, Linda, Fatin, Fiza dan sebagainya, walaupun peristiwa itu datang sebenarnya COVID, lockdown, aktiviti ekonomi dan sebagainya hanya merupakan peristiwa kepada kita di mana ia datang dan pergi. Okey, dia datang dan tetapi manusia kita memberi makna. Bermakna kesimpulan yang pertama, rakyat Malaysia berjaya memberi makna yang lebih positif kepada episod-episod duka-duka dan sebagainya. Itu nombor satu. Yang kedua, dia berjaya mengurus perasaan, menstabilkan perasaan dan dia absorb. Dia absorb dan dia melihat bagaimana peristiwa ini dah diuruskan. Tapi alhamdulillah kita punya masyarakat adalah pendengar yang baik. Kita hari-hari diberitahu oleh you all, media sosial, diberitahu oleh kerajaan dan sebagainya, norma baru dan banyak yang ikut. Maka kita berjaya mengurus emosi kita, menstabilkan diri kita dan kita ni orang kata just follow mengikut kepada sistem je lah yang ada. Kesan daripada situ kita berjaya mengurus kedukaan itu menukar. Ini yang ketiga pula. Yang ketiga saya nampak keupayaan kita untuk di dalam mengurus mental kita menukar katastrofi sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik. Okey. Aktiviti ekonomi, banyak yang dibuang kerja dan sebagainya. Tapi banyak peristiwa-peristiwa yang menyeronokkan. Mungkin Linda sendiri, orang event managers tau. Saya ada 2-3 orang kawan saya, memang bukan total loss lah. Maksudnya cancel segala-galanya tau. Jadi macam mana dia nak bangun, nak moving forward. Kemudian pilot, anak-anak saudara saya ada 2-3 orang pilot, kawan-kawan dia daripada AirAsia, Malaysia Airways, Malindo dan sebagainya. Hari-hari kan kita tengok benda-benda baru berlaku. Meaning that mereka ini berjaya mengubah pattern yang negatif. Peristiwa yang negatif tetapi mereka mempunyai pemikiran yang positif, maka mereka berjaya menukarkan dan rupanya ada banyak potensi dalam diri mereka yang dapat rezeki yang tak sangka. Sembang dengan Linda tadi pun tiba-tiba je tak sangka dia punya perfume bau perfume dia tu. Mungkin Linda boleh kongsikan juga apa yang dikongsikan oleh Datuk tadi, suka di sebalik suka tu duka, di sebalik duka tu ada sebenarnya suka yang kita dapat daripada 2020 ni. Macam Linda, ada tak pengalaman suka dan duka yang mungkin bagi kesan yang sangat besar? Terus sakit hati awak tanya soalan. Saya rasa tahun 2020 ni hanya 3 bulan. Kita dapat enjoy yang 3 bulan. Januari, Februari, Mac. Sekejap sangat. No, 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Tengah tu tiba-tiba dah PKP. Dah PKP. Saya rasa saya lebih banyak dukanya. Asyik. Saya rasa. Tapi sukanya saya belum cerita lagi. Waktu tu saya bawa balik Singapura. Betul-betul bawa balik Singapura. Singapura tengah high case time tu. Saya balik, saya terus on air. Bangunan ni. Saya tengah on air. Bos datang. Kenapa you datang kerja? Buat you datang bawa penyakit, bawa COVID. Dah kita semua terjangkit. Time tu I relax saja, tak ada benda. Now you balik rumah, duduk 2 minggu kat rumah, quarantine. Time tu PKP belum start. Disuruh I self quarantine balik rumah.
Tengah kuarantin, another show yang I punya, dia ada TV station yang jual-jual barang tu, dia pun telefon, Linda tak sambung. Padahal I baru sign ni. Linda, tak payah datang kerja sebab you pun kena kuarantin. Tak payah sebab tengah PKP. Tiba-tiba besoknya PKP. Saya cakap, okey. I masih relax lagi. Okey, bagus juga 2 minggu dapat kat rumah ni. Kan gaji jalan, okey, fine. Tapi seminggu selepas tu, tiba-tiba datang sakit tekak. Saya kata, alamak. Time tu saya dah, okey, COVID ke ni? Kena COVID. Time tu sekeliling bercerita tentang COVID, tentang penyakit je. Dekat situlah mula saya dapat panic disorder. Bukan anxiety, doktor cakap bukan panic attack, tapi panic disorder. Panic disorder ni saya akan rasa macam takut, saya rasa macam nak mati, saya rasa seram, sejuk, tangan berpelut, tangan sejuk, kaki sejuk, tiba-tiba rasa panas, jantung berdegup-degup, tak boleh tarik nafas. Ni masa tengah ni tiba-tiba ada benda di attack je, tak boleh tarik nafas. Time tu rasa nak mati. Benda-benda macam itu. So saya kena panic disorder, saya pergi klinik cakap you tak ada penyakit, you kena jumpa psikiatris. Psikiatris cakap yes, you ada panic disorder. Dia bagi ubat, saya tak makan ubat, cuma dia cakap relax, tenangkan diri dan sebagainya. Saya start tenangkan diri. Cuma dia akan tak kena panik tu bila solat, baca Quran. Hilang benda tu semua. Dan kat situ saya dah rasa macam, oh ini penyakit yang paling teruk saya pernah alami dalam hidup. So, tapi yang sukanya pula, dalam pada saya kena panik tu, saya buat sesuatu yang hayalkan saya tau. Saya hayalkan diri saya pasang zikir, saya buat minyak wangi, saya tuang setitik bau. Tak boleh, tuang lagi, buat lagi yang baru. Saya hayal. Time tu takkan kena, dia tak akan kena. Oh, stop aja buat minyak wangi tu. Sekejap, dia occupied tu. Kita pemikiran occupied. Stop aja buat minyak wangi tu, sekejap lagi kena balik. Kena balik. So saya cakap ini bukan penyakit tau. Kalau kena setakat 15 minit, sesak nafas 15 minit, lepas tu boleh main lari-lari dengan anak, this is really something inside, mental kan. So saya tukar saya pemikiran tu, saya buat perfume dan saya share ke Instagram. Ini bahagian sukanya pula, bila saya share ke Instagram, orang macam, Linda jual lah. Dah tak pasal-pasal tahun 2020 jual perfume. Alhamdulillah. Tidak ada dalam perancangan langsung. So dekat situ saya nampak dukanya, orang kata blessing in disguise. Ada rahmat di sebalik setiap kejadian dan sekarang ia jadi satu perniagaan untuk saya. Alhamdulillah. Ini juga berbalik kepada apa yang Datuk kongsikan tadi, bagaimana untuk kita berjaya mengurus perasaan kita. Itu yang dilakukan oleh Linda. Kadang-kadang dah dapat juga bantuan daripada mereka yang pakar. Tapi bagaimana kita sendiri untuk mengurus keadaan, perasaan, tekanan yang ada ketika itu. Saya kira bukan Linda sahaja, tapi mungkin ramai dalam kalangan penonton-penonton kita mengalami masalah yang sama. Mungkin ada yang dah merancang nak meneruskan perkahwinan, perkahwinannya terbatal ataupun terputus di tengah jalan. Ada yang terpaksa melalui proses perceraian. Ada ibu ataupun pasangan yang mungkin tak berkesempatan untuk berjumpa dengan suami yang berada di luar negara selama setahun tempohnya. Bersalin sendirian, mengandung sendirian. Ini mungkin juga memberikan tekanan, dan bagaimana ini juga boleh kita masukkan dalam suka duka tahun 2020 ini, bagaimana mereka mampu mengawal perasaan. Itulah pada pandangan kita ahli kaunseling psikologi kan, kita melihat apa yang berlaku itu adalah peristiwa macam Linda kan. Apa yang berlaku itu adalah satu peristiwa kepada dia, tiba-tiba je dia datang panic attack dan sebagainya kan. Itu datang dan pergi kan. Bagaimana dia memberi makna. Apabila dia mengambil tindakan menghayalkan diri dia dan sebagainya, menzikir, solat dan sebagainya kan, itu dapat mengurus diri dia. Itu satu contohlah yang kita nampak depan mata. Tapi ada banyak lagi contoh-contoh luar sana. Kita lebih lihat kepada itu semua adalah peristiwa. Contohnya apabila kita kehilangan kerja, apabila kita kehilangan tak boleh nak berkahwin, kita tak kehilangan macam-macam hilang kan. Memang banyak kehilangan sebenarnya. Hilang kebebasan. So itu semua adalah peristiwa. Tetapi saya begitu gembira kerana kebanyakan rakyat Malaysia ni kan, dia belajar dia cepat belajar. Kita belajar bagaimana kita nak mengurus. Di sini saya nampak manusia bermasalah apabila kita tidak ada kemahiran. Satu, macam mana nak mengurus benda macam ni. Okey. Yang keduanya, kita tidak ada ilmu. Ilmu dengan kemahiran benda yang sangat penting. Okey, ibu bapa, anak-anak dulu pergi ke sekolah. Dulu school based learning. Sekarang ni family based learning. Ibu bapa kena take over, okey. Tetapi ilmu dan juga kemahiran yang ibu bapa tu ada, dia cepat-cepat tahu. Walaupun dia popek, dia menyalahkan cikgu, dia menyalahkan kerajaan, dia menyalahkan menteri dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama dia mencari kemahiran-kemahiran untuk nak mendidik anak dia. Okey. Maka apabila masalah datang, mula-mula dia akan rasa resah, gelisah. Memang dia akan memberi makna yang negatif. Apalah ini semua benda yang duka. Tetapi apabila dia berusaha sendiri, mencari ilmu yang baru, mendapat kemahiran yang baru, dan
dan kongsi pengalaman-pengalaman baru, maka dengan ilmu baru, kemahiran baru, pengalaman baru kan, dia satu ibu bapa yang baru. Saya punya anak saudara saya banyak dalam konteks macam ni tau. Dia kata I can teach maths dengan pakcik, tetapi BM English tak boleh. Dia pening kepala. Kan? So saya bagi tahulah ini pedagoginya dan sebagainya. Oh dia kata ya ke. So dia dapat. Then after that dia rasa happy because dia dapat the new knowledge. Selama ni dia tak pernah kasar. It take things easy. Dia hanya memandang mudah. Untuk nak mendidik anak Fatin, dia memandang mudah. Dia just tengok macam tu je Fiza, kan Linda dah. So you dapat ilmu baru. Macam dia lah, dia mencuba-cuba tu ilmu baru. Dan dia dapat kemahiran baru. Dia tahu percentage mana minyak ni nak campur dengan ni dan sebagainya. So daripada bila dia banyak pengalaman, dia tanya kawan-kawan dan sebagainya. Ini 3 perkara yang manusia mesti ada. Okey. Kita nak sambung sebentar lagi, Datuk. Kalau kita lihat inilah sebenarnya hikmah juga di sebalik segala dugaan yang berlaku ini. Tapi sebelum tu Fatin, Kita nak dengar pendapat orang ramai berkenaan suka duka 2020. Saksikan. Saya melakukan perniagaan kecil, tapi disebabkan COVID-19, perniagaan saya drop. Dulu saya rasa putus asa sebabkan COVID-19 ni. Saya ingat memang tak ada orang nak beli lah. So, bila ambil keputusan untuk buat online, Alhamdulillah ramai juga yang beli. Saya juga menjalankan perniagaan, jadi saya kerap berjumpa dengan para pelanggan untuk bincang pasal kerja. Tapi selepas pandemik, semua tu amat susah dilakukan. Dan semasa pandemik, perniagaan saya amat merosot. Macam sewa kilang dan juga gaji pekerja kami terpaksa bayar walaupun tak ada apa-apa income yang masuk. Saya dan suami terpaksa cancel percutian kami ke Guangzhou pada bulan 3 hari itu, dan aktiviti kami pada hujung tahun iaitu sepatutnya balik ke Semenanjung, tempat lahir saya itu di Selangor, pun terpaksa dibatalkan. Banyak sebenarnya kekangan yang mana 2020 ni bagi kita pun tak dapat bercuti, Fiza, kan lagi. Tapi tak apa, insya-Allah 2021 ada satu orang kata kebaikan dan juga peluang untuk kita semua. Tapi saya nak tanya Linda berkenaan dengan suka duka ni. Adakah Linda setuju kadang-kadang keadaan memaksa, kadang-kadang kita tak duga, tapi keadaan memaksa itu adalah memberi kita tekanan untuk kita belajar sesuatu? Betul. Macam saya tahun 2020, saya ni tak pernah kerja kat radio station, Fiza, Fatin. 2 tahun je. Saya tak pernah bekerja setahun, 2 tahun. Saya kalau kerja kat one radio station paling kurang pun 6 tahun, 7 tahun, 11 tahun, 10 tahun. Lama saya bekerja. Tapi bila saya kerja dekat ni radio station saya yang terakhir ni, 2 tahun saya tak expect pun dia cakap tak mahu sambung. Tapi inilah orang kata mereka pun ialah keadaan sempit dan mereka terpaksa mengambil kesempatan itu dalam kesempitan ini. Jadi bila kontrak saya habis Ogos, dia cakap sorry Linda tak dapat sambung. Keadaan tengah sempit sekarang, klien tarik diri Linda suka tak sambung kontrak. Saya pun macam terkejut. First time saya kerja 2 tahun je kat satu radio station. Dia tak nak sambung kontrak saya, fine. Ada satu lagi TV ni dia stop my kontrak pada baru sign. Okay, Linda kita tak sambung. So itu dah income saya dah terganggu. Restoran saya pula orang tak boleh datang duduk. Orang hanya boleh bungkus. Lepas tu semua orang meniaga makanan sekarang. Dekat rumah pun buat makanan, ada buat food delivery. Saya bersaing dengan ramai orang. Perniagaan kat restoran contohlah, katalah satu hari 1,000, hari waktu PKP awal-awal tu dapat 200, 100.5. Bayangkan tak dia punya percentage. Saya bagi contoh saja. So bayangkan kalau 10,000 dapat berapa kat situ. So income radio stop, income TV stop, income restoran out. So ini tekanan buat saya. Dekat situ dah campur dengan panik. Dia dah tekan saya, what shall I do? Apa lagi aku nak buat ni? Dah tak tahu menangis macam mana. Inilah dukanya Datuk. Doa ya Allah Tuhanku, apa ni? Segala jenis doa belajar. Apa yang Ustaz Saibit Liu ajar kita baca doa. Alhamdulillah Tuhan beri sinar, Tuhan beri petunjuk. Mungkin kau kena buat ini. Saya cuba. Masya Allah, mungkin inilah dia yang saya boleh dapat, orang kata apa, satu income baru untuk menampung kehidupan. So itulah yang saya start perniagaan. Saya punya perfume. Alhamdulillah sambutan bagus. Dapat cover benda-benda yang saya tak dapat, yang lubang-lubang tu dia cover. At one point saya nak belanja RM10 pun saya sayang. Ya Allah Tuhanku, mahalnya. Serius tak tipu. Kita lebih menghargai. Sebab lebih menghargai. Tekanan ini membuat kita lebih menghargai. Sayangnya,
Saya tak ada belanja online, tak ada. Apa benda yang ada saya buat sendiri. Semua saya buat sendiri. Saya sayang duit. Dekat situ betul lah macam Fatin kata, tekanan tu merubah kehidupan. Dan saya pun sedar juga bila setiap kali saya pergi kerja dulu, hari-hari saya pergi radio, setiap hari saya usap kepala anak, ya Allah Tuhanku, kalaulah aku dapat lebih masa untuk anak aku. Tuhan bagi. Betul-betul. Tuhan bagi, betul-betul Allah bagi. Tak ada kerja radio, tak ada kerja TV, tak boleh keluar rumah. Kau duduklah dekat rumah dengan anak kau. Duduklah. Saya dapat spend time the whole day dengan anak saya every day. Quality betul. Quality time betul. Saya cakap, ya Allah Tuhanku, thank you. Terima kasih ya Allah. Tapi macam mana pula dengan pendapatanku ya Allah? Sebab tu kita minta doa dengan Tuhan ni spesifik. Ya Allah, aku nak spend time dengan anak aku tapi aku ingin begini ya Allah. Adalah juga income dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ni semuanya beransur pulih. Kalau saya ada rasa macam nak kena panik, saya akan tepis. Aku nak kena panik ni. Bukan sakit. Aku nak kena panik. Dah boleh kontrol dari segi. Dah boleh kontrol. Kita apa yang Linda kongsikan ini yang kita berbalik semula kepada apa yang kita cakap sebelum kita berehat sebentar tadi tentang hikmah di sebalik dugaan. Mungkin Datuk boleh kupas sikit hikmah di sebalik dugaan. Ini juga yang berlaku dalam kalangan penonton-penonton kita di penghujung orang kata di penghujung tahun 2020 ini, bagaimana sebenarnya mereka harus mengambil setiap dugaan itu sebagai hikmah yang harus dilihat cepat ataupun lambat untuk menjadikan satu benteng dan juga kekuatan untuk kita melangkah masuk ke tahun 2021, Datuk. Okey, Linda cakap tadi kan, saya boleh nampak. Sama juga semua orang. Dulu kita boleh nampak budaya kita kan, kita terlalu mass. Mass ni maksudnya kita meletakkan diri kita dalam kelompok. Walaupun kita duduk dalam bilik seorang-seorang duduknya ni, sebenarnya kita berinteraksi dengan netizen beribu-ribu dan sebagainya. Makna dia kita engage dengan mass tau. Sekarang ni kita dah patah balik. Sejak daripada COVID ni saya nampak, kita dah patah balik kepada diri kita kan. Kita ni ibarat lapisan kulit bawang. Kita banyak bercakap tentang lapisan 5, 6, 7 tu Linda atau yang luar. Sekarang ni kerana COVID kita dah masuk ke dalam. You dah spend quality time. Dia minta doa untuk anak dia. Selama ni dia hanya assume bahawa anak dia akan ada dekat situ, anak dia akan duduk berbincang dengan dia dan dia akan ada masa untuk anak dia. Tetapi tidak ada internalization berlaku. Hari ini alhamdulillah yang saya nampak yang boleh diambil oleh wanita-wanita hari ini, keluarga yang ada pada hari ini, institusi komuniti, bahawa proses internalization itu adalah sangat penting. Bermakna kita melihat kepada diri kita. Everything is now COVID ni sebenarnya melihat kepada diri kita. Contoh yang saya nampak kan, banyak orang mengatakan bahawa kes bunuh diri meningkat, kes perceraian meningkat. Sebenarnya bila kita compare tak seteruk semasa biasa dulu. Kan? Dia tidak tinggi sangat. Dia ada tetapi dia tidak tinggi. Okey, kerana apa? Kerana apabila seorang itu nak mendera dan sebagainya, sebab dia too close. Apabila dia hari-hari tengok anak dia, hari-hari tengok isteri dia, kalau dulu dia take things for granted, dia balik dia pukul di bini dia. Pada hari ini apabila dia tengok depan mata dia anak dia dan sebagainya, dia nak mengambil tindakan pun dia berhati-hati. Okey, dia nak melapaskan cerai ke apa-apa, dia lebih berhati-hati. Sebab apa? Sebab saya rasa itu satu kes seorang individu yang dia membuat internalization. Sama juga yang lain-lain. Okey, kita boleh nampak semua orang balik kepada diri dia, balik kepada hubungan dia dengan apa? Dengan Allah. Okey, banyak aktiviti mengaji. Saya punya grup pun dulu kita dah habis khatam dulu macam awak lah, sekolah agama kan. Ini di Jahanam ni. Johor di Jahanam dah boleh jadi ustazah. Betul. Sekolah agama. So apa yang berlaku adalah dia dah berlaku internalization dekat situ kan. Bermakna kita dah balik mengaji, zikir dan sebagainya. Yang selama ni kita banyak bercakap tentang benda-benda luar atau benda-benda yang jauh. Okey, dengan masyarakat dan sebagainya. Ini yang bagus. Selama 9 bulan, mungkin dalam beberapa bulan lagi kita ada lebih banyak kepada proses internalization. Okey. Lepas ni kita menggunakan, jangan tinggalkan. Untuk pengalaman COVID ni jangan lupa bahawa diri kita adalah sangat penting. Dalam diri kita ada potensi, dalam diri kita ada banyak bakat-bakat yang ada. Okey, selama ni kita hanya sedar 1/10 saja. Just like the tip of iceberg Linda. Okey, dia satu ketul ais tu kita hanya nampak 10%. COVID kita dah dapat another 90%. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok Prof Linda dan juga Fiza, apa yang berlaku 2020 ni setuju saya katakan yang mana kita ada banyak sebenarnya bakat dan juga peluang yang kita tak nampak. Dan bagaimana agaknya untuk Linda sendiri melihat kepada 2021? Adakah kita akan orang kata dapat lebih baik dalam kita mengawal emosi walau apa pun kita punya cabaran? Azam itu. Tahun 2020 saya selalu anggap tak wujud.
Serius, bila orang cakap 2020, Ya, ya. does it even exist? Macam tu je. Kadang-kadang macam, what? Dia wash. Macam itu je. Gitu. So, saya betul nak lupakan tahun ini, tahun baru, walaupun kita kehidupan dalam norma baru, kita pun dah terbiasa berbulan-bulan. Saya harapkan supaya tahun baru ni, segala apa yang terjadi pada tahun 2020, yang segala duka tu, kita tolak tapi kita tinggalkan. Kita selalu dengar apa yang terjadi tahun lepas, kita tinggalkan. Kali ini betul-betul saya nak tinggalkan. InsyaAllah. Sebelum ni saya tak pernah tinggalkan, saya bawa, carry forward. Kali ini I really want to forget it. Tinggalkan betul-betul. 2021 pun cantik pun nombor ni kan, 1 kat belakang kan. First, number 1. Kita mulakan hidup baru. Kita dah diajar dengan tekanan. Kita telah diasak. Kita telah diasak oleh satu dunia, bukan satu Malaysia saja. So kita dah sepatutnya menjadi lebih kuat. Lebih kuat, lebih berani menghadapi kehidupan ni. So 2021, I think insyaAllah azamnya lebih berjaya, lebih maju, lebih sihat, lebih kuat segala-galanya untuk semua juga. InsyaAllah. Amin. Retweet orang kata. Okey, Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton yang mana mereka memerlukan kekuatan, walau apa pun yang dikongsikan Datuk tadi, mungkin mereka dapat. Tapi bagaimana untuk mereka terus, okey, kita tinggalkan 2021, kita nak mulakan tahun baru dengan suasana baru, walaupun dalam norma baru, kita boleh sama-sama. Secara ringkas, Datuk. Secara ringkas, tip saya. Peristiwa sentiasa berlaku. Apa yang berlaku 2020 akan terus berlaku pada 2021. Apa yang kita dah belajar daripada 2020 selama 9 bulan, seperti Linda kan. 3 perkara kita dah belajar. Yang pertama, banyak ilmu-ilmu baru yang kita belajar. Bahawa diri kita ada bakat, ada potensi dan sebagainya. Yang kedua, kita ada kemahiran. Bagaimana kita belajar untuk nak mengurus diri. Macam Linda, dia ada panic disorder dan sebagainya. Dia dah ada kemahiran. Okey, kemahiran-kemahiran dia boleh gunakan. Orang lain pun sama juga. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman. Ada banyak pengalaman daripada PKP kepada PKPB, PKPP, PKPB, PKPD, macam-macam PK tak apa. Fikirlah sendiri. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman. Ini dia. Dengan ilmu yang kita dah dapat, dengan apa dia tu ni, kemahiran kita dah dapat, dengan pengalaman kita dapat, sebenarnya kita dah layak untuk dapat ijazah graduasi. Besok kita dapat graduate sijil tu, bahawa kita lulus. Hidup di dalam suasana COVID, di dalam suasana norma baru ni, maka besok kita langkah dengan ilmu yang baru, dengan pengalaman yang baru, dengan kemahiran yang baru yang dah kita ambil. Sila hadapi. Ya, dengan senyuman kita hadapi. Sebab banyak orang tanya, kalau kita datang balik PKP dan sebagainya, saya kata no worry. Dulu betul, bila PKP semua orang tak tahu what is PKP, panik dan sebagainya. Hari ini bila PKP we can imagine what to do. Just nothing. InsyaAllah. Dan saya kira apa saja perkongsian daripada Datuk dan juga Linda itu tadi sedikit sebanyak bukan saja berkongsi pengalaman, tapi juga memberi semangat kepada penonton-penonton kita yang mungkin melalui pengalaman ataupun fasa dugaan yang lebih kurang sama. Tapi apa yang Datuk rangkumkan tadi, insyaAllah esok kita akan mulakan dengan ilmu yang baru, kemahiran yang baru, pengalaman yang baru, kerana kita telah pun belajar daripada peristiwa yang sememangnya akan sentiasa berlaku selagi kita bernafas, insyaAllah. Okey, semoga apa yang dikongsikan hari ini Fatin sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk sama-sama kita membuka lembaran baru untuk tahun 2021 nanti. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Linda dan juga Datuk. Hari ini hari terakhir. InsyaAllah kita jumpa lagi tahun depan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baik, kita InsyaAllah. nak penonton kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, dalam segmen tajaan hari ini seperti mana yang anda dapat lihat di depan saya, Coco Crunch. Dan kini saya bersama dengan perunding nutrisi Jasvinda Kaur. Apa khabar? Baik. Dan di sebelah saya, siapa yang tak kenal seorang ibu, seorang usahawan, Datin Diana. Lama tak jumpa. Itulah. Okey, kalau kita bercakap mengenai Coco Crunch ataupun makanan bijirin yang sememangnya menjadi pilihan anak-anak kita, mungkin Jasmine boleh mulakan dulu. Bagaimana kita melihat pentingnya bagi anak-anak untuk sarapan yang berkhasiat, tetapi mereka dapat memulakan pelajaran mereka? Okey, sarapan pagi dia adalah sangat penting kerana untuk mengisi semula tenaga anak-anak setelah tidur semalaman. Sarapan berkhasiat akan membekalkan nutrien yang penting untuk anak-anak supaya dapat memberi tenaga dan memulakan hari pembelajaran mereka dengan penuh tenaga. Okey, dan tapi kalau difahamkan Nestle Coco Crunch kini kebaikan Nutri Smart. Baru kan? Yeah. Mungkin boleh Puan Jasvinda terangkan sedikit apakah kebaikan Nestle Coco Crunch Nutri Smart ni? Yeah.
Jadi Nestle Coco Crunch dengan Nutri-Smart adalah kombinasi bestari ya antara bijian penuh, vitamin B dan juga zat besi ya. Seperti mana kita semua tahu ya, bijian penuh ya mengandungi ketiga-tiga bahagian yang penting, iaitu bran, endosperma dan germa ya. Dan ia kaya dengan serat, vitamin B, mineral, protein ya dan lemak baik untuk digunakan oleh badan untuk menghasilkan tenaga. Zat besi pula membantu dalam pembentukan sel darah merah. Dan juga vitamin B seperti vitamin B2, B3 ya membantu membebaskan tenaga dari makanan. Ya. Oleh itu ya Nestle Coco Crunch dengan Nutri-Smart adalah sarapan yang berkhasiat ya dan memastikan anak-anak memulakan hari pembelajaran mereka dengan penuh tenaga. Ya. Okey, kita nak tanya ibu Datin Diana sendiri, mesti ada cabaran dalam kita bekerja di rumah tapi anak-anak juga belajar dalam talian. Antara cabaran, mereka ni kadang-kadang memilih nak makan kan? Dia sangat-sangat challenging lah waktu MCO kan, sebab suddenly tiba-tiba I ada anak-anak I dalam 24 jam dalam satu hari. Lepas tu my husband pun I ada dia 24 jam dalam sehari, and at the same time dia kena buat photoshoot di rumah and everything, and then nak kena kejut anak-anak pagi. Lepas tu I tak ada helper at that point of time, so banyak adjustment. Tak pandang tangan. Yes, and especially anak-anak I ni semua tekak lain-lain kan, you know. So memang a lot of adapting lah waktu MCO tu ya. Oh, okey. Tapi kalau kita nak tahu, penting kan apabila membuat pilihan menu sarapan untuk anak dan cabaran dihadapi dalam kita menyediakan makanan yang sihat untuk mereka. Ya. Seperti macam mana it was said, breakfast sangat penting kan, sarapan sangat penting. So saya mesti pastikan yang sarapan mereka, the first meal tu penuh dengan bijian serat and then vitamin dan juga mineral. So yang paling senang of course cereal lah, everything semua ada. And alhamdulillah diorang memang dari kecil lagi dah makan cereal, especially Coco Crunch ni semua diorang punya favorite. So senanglah, everything in one. Bukan anak-anaknya sebenarnya, ibu bapa pun kadang-kadang boleh tumpang sekali kan. Tapi macam mana bapa kalau dia? Macam mana kalau kita nak kongsikan penyediaan yang betul? Okey, sekarang not say sekarang, tapi untuk breakfast memang I tak ada masalah sangat simple dan senang sebab semua makan cereal. Jadi I kejut pergi sekolah, I kejut pagi untuk dia online punya classes. Lepas tu mandi 15-20 minutes turun makan cereal lah. And dah settle. Senang. Ya. Dan kalau macam kira lapar lagi, kita boleh repeat benda yang sama. And actually in between snacks dorang pun waktu break ke ataupun malam lapar pun dorang macam makan, you know, macam snacks. Just makan macam itu. So easy macam itu. Macam orang kata dapat isi perut dalam keadaan isi perut, tapi kita nak makan nasi. Ya, isi perut tapi dengan penuh khasiat. That's the most important thing. Okey, macam Puan mungkin boleh kongsikan sekarang antara promosi dari segi Coco Crunch sendiri. Promosi. So sekarang kita ada packaging baru iaitu Coco Crunch dengan Nutri-Smart ya. So dia actually tinggi dengan B vitamins, serat dan juga zat besi dan juga kalsium. Okey. Alright, kalau macam Datin Diana sendiri, antara anak-anak mereka memang menjadi pilihan, tapi jangka masa tempoh untuk Coco Crunch ni dapat orang kata isi perut mereka tu berapa lama? Alhamdulillah it lasted sampai lunch. Tapi sebab diorang suka sangat the flavour and diorang minum dengan susu tau. So it's filling actually. The feeling, and sometimes waktu sahur pun diorang makan benda yang sama kalau diorang tak nak makan nasi. So I think for us proven that dia boleh tahan lama lah, you know. Okey, dalam orang kata tempoh kita duduk di rumah bersama anak-anak, kadang-kadang bukan sahaja anak-anak yang dapat variasikan makanan dengan susu ataupun jadikan kudapan mereka. Kita juga boleh menjadikan satu menu daripada Coco Crunch ni. Setuju? Sebenarnya my daughter Dwi, she's considered a baker lah. Dia memang jual, dia jual cupcakes and what not. And dia pernah bake dengan Coco Crunch. Okay. So dia punya own creativity, alhamdulillah. So it's not only you makan dengan susu,
bukan snack saja, you boleh bake guna Coco Crunch to bake for cakes and whatnot. Ya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Jasmine Dakoh dan juga Datin Diana kerana berkongsikan mengenai Coco Crunch ini. Baik penonton, kita nak teruskan berhibur. Kita nak bersama dengan Haziq Putra. Saksikan. Detik yang harus kulakukan untuk terus jaga hati ini. Detik di saat ku dirundung, hanyut dibuai rasa ini. Apa yang telah terjadi akan ku pertahankan. Kembalilah, kembali tersenyum, terkulai melihat air matamu. Tangisanmu menyentuh diriku, mengabarkan suara yang harus dilantung. Menelusuri persisiran, berperang suasana ini. Apa yang telah terjadi akan ku pertahankan. Kembalilah, kembali tersenyum, terkulai melihat air matamu. Tangisanmu menyentuh diriku, mengabarkan suara yang harus kembalilah, kembali tersenyum, terkulai melihat air matamu. Tangisanmu menyentuh diriku, bergulat aku terus untuk membuktikan, coba membebaskan kesakitan. Rindu jiwa terus bercerita, kembalilah kau tersenyum, aku di sini. Haziq, senyum sikit. Itu dia kembali tersenyum daripada Haziq, ciptaan sepenuhnya daripada Hakim Rusli. Okey, bagi yang mengikuti perkembangan Haziq ni kan, mungkin tahu Haziq ni sebelum ni bersama dengan band, kan? Betul. Okey, tapi boleh tak ceritakan sikit tentang lagu Kembali Tersenyum ni yang sememangnya ada banyak maksud yang tersirat di sebalik lagu ni. Okey, lagu ni dibuat oleh Hakim Rusli. Hakim Rusli yang bagi saya, dan dia tanya pendapat saya. Dan saya cakap, okey, macam saya nak kisah benar dalam lagu ni kan. So
memang ada kisah benar dan lagu ni 70% kisah benar. Ya, ini kisah yang berlaku pada Haziq sendiri pada tahun 2019 dan kalau boleh Haziq ceritakanlah sikit kan tentang kisah benar ni, bagaimana juga bukan saja Haziq sendiri tapi bagaimana pengalaman, pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu tu juga kan yang membuatkan Haziq kembali tersenyum hari ini. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada yang doakan saya. Sebelum saya keluar lagu ni, saya accident. And bapa memang dah lama stop daripada bidang ni. So kita keluarkan dengan muzik yang baru. Okey. Jadi bila ini merupakan macam orang kata kelahiran semula Haziq lah kan dengan genre yang baru. Kalau sebelum ni dengan band lain sikit kan genrenya. Betul. Ini bila kembali solo lain sikit genrenya. Okey, mungkin Haziq boleh kongsikanlah siapa orang kuat di sebalik kemunculan Haziq untuk single terbaru single baru ni. Okey, first sekali mak saya sebab dia memang dia dalam dunia seni juga. So nombor 2 FMC lah. Sebab yang memberi sokongan lah. Okey, untuk makluman juga sebenarnya mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu bahawa Haziq ni merupakan anak anda kepada Linda daripada kumpulan Eva. Okey, Haziq, bagi penonton-penonton ataupun peminat-peminat Haziq yang dah biasa sebelum ni mengikuti Haziq bersama dengan kumpulan kan, tapi sekarang ni nak ikuti perkembangan Haziq, bagaimana cara untuk mereka mengikuti perkembangan Haziq? Okey, macam Haziq, kalau macam sekarang baru start promo untuk ni baru start hari ni. So korang boleh follow IG Haziq, Haziq_Putra, and korang boleh tengok perkembangan di situ. Okey, sebab lagu ni pun baru je keluar 11 Disember yang lalu betul kan. lah, Jadi memang fresh from oven lah. Kiranya kita bertuah juga kerana Haziq datang ke Wanita hari ini. Okey, Haziq ada tak sedikit pesanan ataupun azam dan juga harapan Haziq untuk tahun 2021? Okey, Haziq nak ucapkan terima kasih kepada supporter-supporter dan kepada TV3 juga kerana jemput Haziq. And Haziq harap 2021 ni nak buka buku baru. InsyaAllah. Okey Haziq, kami di Wanita hari ini juga mengharapkan Haziq akan terus berjaya. Lagu Haziq kembali sini akan mendapat hati di peminat-peminat seni tanah air insyaAllah. Dan semoga terus dapat melahirkan banyak lagi single-single yang terbaru. Okey, terima kasih. Okey, kita nak kongsikan sesuatu lagi kepada anda bagi peminat-peminat filem dan juga drama. Kita bersama dengan Fatin. Drama terbaru Bougainvillea kini boleh di-stream secara percuma dan eksklusif di platform digital iQIYI, sama ada aplikasi iQIYI atau laman web di www.iq.com. Mengisahkan tentang seorang jururawat peribadi yang obses mengejar impiannya untuk hidup senang sehingga sanggup merampas suami pesakitnya sendiri. Dan bukan cerita ini saja, kalau anda nak cari platform streaming yang mempunyai drama tempatan yang best dan gempak, iQIYI lah pilihan nombor 1. Ingat drama, ingat iQIYI. Baik, kami nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bersama dengan Fiza. Wanita hari ini. Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Di penghujung siaran ini, Fatin, masih lagi ada sesuatu yang ingin terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Hari ini, jangan lupa untuk saksikan filem hebat sempena tahun baru ini, Thor Ragnarok, pada Jumaat 1 Januari 2021, jam 10 malam di TV3 esok. Dah syasyo kita. Okey, penonton harapkan perkongsian hari ini dapat memberi sedikit inspirasi dan juga semangat baru untuk melangkah ke tahun baru 2021. Kita tinggalkan 2022. Ucap selamat tinggal. Bye-bye semua. Tapi jangan terus tinggalkan. Bolehlah. Saya kira apa yang berlaku untuk tahun 2020 ini banyak mendidik kita, mengajar kita untuk menghargai, menjadi insan yang lebih berguna. Jangan kita padam terus, tapi kita jadikan setiap apa yang berlaku semalam ini sebagai pembangkit semangat untuk kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Jangan tunggu tahun. Betul. Nak jadi lebih baik setiap hari, insya-Allah. Okey. Apa azam baru, Fatin? InsyaAllah nak jadi lebih penyabar, penyimpan
Jaga kesihatan. Okey, itu yang paling penting. Okey, esok insya-Allah kita akan kembali lagi dengan topiknya, Fatin. Ya, 2021 permulaan baru. Kita akan bersama dengan rakan kita di 1/1/2021. InsyaAllah. Sehingga berjumpa lagi bagi pihak penerbit Muhammad Ros dan juga seluruh kru penerbitan hari ini. Kami nak mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi bersama kami sehingga ke penghujung siaran Wanita Hari ini. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus